فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، وقنا بالله ربا وللإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة. قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ayat 188 ini umur munazimah di antara peraturan hidup yang perlu dijaga, yang wajib dijaga oleh ahli tauhid, oleh ahli Quran, supaya kehidupan mereka akan menjadi baik, boleh dicontohi oleh kaum yang tidak menerima Al-Quran. Di antaranya dalam harta benda. Di sini bentuk larangan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan jangan kamu makan harta kamu sesama kamu secara batil. Secara batil makna secara yang tidak diizin oleh syariat. Makan sini termasuk ambil dan penguasaan. Bukan saja makan, ambil termasuk juga. Ambil dan juga penguasaan. Al-akhdhu wal istilah. Barang itu kadang-kadang tidak makan, tidak ambil, tapi menguasai. Macam tanah. Tanah tidak nampak macam ambil, tapi kita kuasai. Jadi menyeluruh. Jangan kamu makan, jangan kamu ambil, jangan kamu menguasai harta sesama kamu dengan cara salah. Salah ni salah yang dikenaki sini. Kullu ma lam ya'zam bi akhdhihi syar'u. Setiap cara yang tidak memberi izin oleh syariat mengambilnya. Kullu ma lam ya'zam bi akhdhihi asy-syar'u. Setiap benda, setiap cara yang tidak ada keizinan syariat pada mengambil dan menggunakannya, semua dikira batil. Maknanya apa saja pemilikan, apa saja pengambilan, penguasaan harta yang tidak ada keizinan syariat,
maka batil dia panggil, salah. Salah satu caranya ialah mengadakan dalil palsu, bawa kepada mahkamah untuk diluluskan. Bawa dalil palsu dan buat dakwaan palsu, dalil palsu, yakni saksi palsu, dakwaan palsu, dibawa kepada mahkamah supaya mahkamah putus. Itu hak kita. Dengan cara itu, litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi, kamu akan ambil, kamu akan makan sebahagian daripada harta orang dengan cara dosa. Wa antum ta'lamu, sedangkan kamu tahu cara itu cara tipu, cara zalim, cara bohong. Biasa manusia ni, dia takut pada orang ya. Orang tak takut. Jadi dia nak ambil harta, kalau tahu jelas-jelas itu cara orang marah, maka dia bimbang. Dia pun buat dalil palsu, buat dakwaan palsu. Dia kata tanah ni tanah kita. Buat gerai palsu, saksi palsu, bawa ke mahkamah. Apabila dia dakwa tanah dia gerai pun ada, dia ikut saksi pun ada. Mahkamah ikut prosedur biasa ya, hak zahir. Maka mahkamah akan putus sebab berbukti dengan saksi ada dekat gerai pun palsu, saksi pun palsu. Hakim tidak perlu tanya. Apabila orang itu dikira orang yang sudah dikira adil untuk dijadikan saksi, sudah cukup bagi hakim untuk membuat keputusan. Sedangkan dia ni telah dibayar setiap-setiap. Makna saksi ini di segi zahirnya sudah cukup bagi hakim untuk diterima perkataan dia, bukti daripada lidah dia. Hak yang khufiah, yang tersembunyi itu, hak dia ambil rasuah tu orang tidak tahu. Sebab rasuah dia tidak masuk sahabat ambil, dia memang tidak senyap. Jadi golongan-golongan manusia yang nak ambil harta orang dan dia takut pada orang, tidak takut pada Tuhan, dia akan cari saksi palsu dan dia akan buat dakwaan palsu, sehingga mahkamah dengan cara rasmi memberi perkara ini kepada dia. Apabila mahkamah telah putuskan perkara itu kepada dia, maka perkataan daripada orang tidak ada lagi lah bagi yang mengata. Mana selamatlah ia daripada menggunakan perkara itu daripada dikata oleh orang. Sebab mahkamah telah putus. Sedangkan dia tahu semua ni perbuatan dia ni tahu tipu, dia tahu bohong. Sebab tu Allah kata litakulu fariqan min amwalina, supaya kamu dapat makan, kamu dapat ambil, kamu dapat kuasai sebahagian daripada harta orang dengan cara dosa. Maknanya ini zalim. Hak orang suka sakat. Contoh tu gerai dah saksi. Jika kamu pun tahu sungguh semua ni angkara khianat kamu atau angkara hilah kamu. Jadi mahkamah hanya dia akan putuskan perkara zahir. Allah Ta'ala akan putuskan zahir batin. Ingat, Allah Ta'ala akan putuskan di akhirat zahir dan batin. Kalau batin tipu, maka tipulah, walaupun zahir itu adil. Hatta jika Nabi pun buat keputusan dalam mahkamah, Nabi kata, janganlah pula kamu ni dengan cara bohong buat dakwaan kepada aku sebagai hakim, lepas tu menguai dalil palsu, lalu aku pun dengan sebab dalil itu aku akan putuskan bahagian itu untuk orang tertentu, berbukti dan berdalil sahaja. Ingat, kalau sekiranya perkara yang dia buat mari itu tipu, dalil tipu, saksi tipu, lalu aku yang memutuskan sebagai hak dia dengan sebab dalil dan bukti yang zahir, dia akan tipu. Kalau kamu ambil juga hak aku putus itu, maka kamu ambil bahagian aku, walaupun aku Nabi yang memutuskan kata bahagian ini boleh kepada kamu. Sebab Allah Ta'ala tetap akan hukum mengikut yang batin. Maknanya Nabi sendiri kata, kalau aku putuskan kepada kamu dalam mahkamah, dan cara kamu dapat ini dengan saksi palsu semua palsu, aku tidak tahu. Aku hanya hukum perkara lain. Nabi kata, lalu bolehlah kepada kamu daripada keputusan syariah, mahkamah syariah Nabi jadi hakim. Daripada keputusan syariah, iaitu mahkamah syariah kata keputusan sekian-sekian, siapa dia hakim? Nabi sendiri.
Walaupun Nabi buat keputusan pada satu orang, tapi cara dia bawa ke mahkamah tu cara yang tipu. Nabi kata bahagian aku putuskan kepada dia, walaupun aku Nabi, aku putuskan kepada dia sekian-sekian, maka bahagian itu adalah bahagian api neraka. Dia tidak akan jadi halang. Nampak? Jangan jadi silap faham lah. Jadi hak mahkamah putus tu hak menyebabkan hilang pertikaian dalam kehidupan dunia. Hilang pertikaian dalam kehidupan dunia saja sebab mahkamah putus dah. Tapi hakikat sebenar Allah lebih tahu. Kalau kita buat kerja dengan cara tipu, maka tetap dikira tipu. Ramai masyarakat kita tidak tahu, dia ingat jadi halal. Mahkamah putus dah ni halal, tidak. Haram situ. Perubahan tidak akan berlaku dalam syariat. So, ya haram tetap haram. Salah satu buktinya ayat ni lah, ayat 188, tidak menjadi halal perkara yang haram walaupun mahkamah putus. Khalasanya gitu. Tidak menjadi halal perkara yang haram sekalipun mahkamah putus, sekalipun qadi dalam mahkamah tu Nabi sendiri. Sekalipun tu qadi yang membuat keputusan itu Nabi sendiri, perkara itu tetap tidak dikira halal. Sebab dalam hadis sudah ada pun tentang tafsir ayat ni. Jadi kalau kita buka tafsir Quran, ya ada hadis tentang dia, akan ada hadis tu ayat 188. Jadi masalah umur munazimah di sini ialah dalam mencari dalam pemilikan harta, semua sekali kena ikut syariat. Yang ada pemilikan, penguasaan, penggunaan harta wakil, hak sebut dalam Quran ni wakil. Jangan ada menyalahi syariat. Biar sikit pun asal betul syariat. Sebab syariat tu segala-gala. Dia adalah syariat tu keberkatan. Keberkatan yang menyebabkan kita selamat di akhirat. Sikit-sikit pun masuk syurga. Tapi banyak masuk neraka. Tidak berkat. Berkat bukan makna banyak. Berkat maknanya perkara yang boleh membawa seseorang itu masuk syurga. Sikit ke, banyak ke, kalau boleh membawa masuk syurga, dia panggil berkat. Tapi kalau sekat jalan dunia saja banyak, akhirat masuk neraka, dia panggil tidak berkat. Jangan terjemah berkat sekadar banyak. Bahkan berkat adalah perkara-perkara yang memberi keuntungan dunia akhirat. Kalau hanya dunia, tidak berkat. Dia panggil laknat. Itu umur munazimah. Ayat 189 ada hubungan dengan puasa lagi. Jadi apabila puasa ni tengok nak bulan, nak tahu bulan, biar cukup betul-betul sebulan. Nak puasa pun tengok 6 bulan, nak beraya pun tengok 6 bulan, kerana cukup sebulan tu betul. Jadi tengok 6 bulan lah satu-satunya cara yang dia boleh dipakai satu dunia ni sampai bila-bila. Nah, manusia mengira kadang-kadang manusia silap, tapi anak bulan tidak silap. Tak nampak 6 bulan tak masuk lagi, nampak 6 bulan masuk. Masuklah bulan itu. Jadi apabila sabit pada menetapkan waktu dengan tengok anak bulan, jadi para sahabat tanya, anak bulan ni apa pasal dia? Mula kecil, kopsar jadi bolak gatal, lepas tu jadi kecil balik. Dia tanya. Hikmah di sebalik kejadian yang berlaku dalam kejadian takwini. Mula anak bulan kecil. Nah, macam jagung gitu ya. Lepas tu makin besar, bulan 2 hari, 3 hari. Lepas tu jadi sempurna pada 15. Lepas tu raih tak ada. Dah akan timur pula pada hujung-hujung pagi. Lepas tu jadi anak bulan pula. Apa hikmah di sebalik kejadian seperti ini? Jadi oleh kerana soalan ni benar sama, nak tahu hikmah kejadian tu, yakin dah daripada Allah. Makna bulan tak jadi sendiri gitu. Allah Ta'ala ada kan hikmah. Jadi jawab, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka tanya kamu Muhammad tentang anak bulan. Daripada anak bulan sabit sampai jadi bulan purnama, lepas tu tak ada raih. Qul, jawab pada mereka, hiya mawaqitu lin-nasi wal haji. Bulan ini sebenarnya waktu yang boleh diketahui cara-cara menetapkan waktu. Mawaqit mana cara-cara menetapkan waktu untuk seluruh manusia berurusan dalam ikhtiar dia. Linnas ni untuk manusia berurusan dalam ikhtiar dia. Dia nak berjanji bila nak lupa dengan demo, bulan purnama. Nak janji pergi apa-apa saja perkara, 3 hari bulan, 3 hari setelah anak bulan, mana 3 hari bulan itu. Jadi merupakan waktu-waktu yang manusia boleh guna untuk ikhtiar mereka dalam kehidupan harian.
dia nak menetapkan waktu, maka guna hari. Hari ni ambil daripada anak bulan. So, jadi seluruh dunia hari ni sampai bila-bila pun, kalau bersabit dengan hari, mana anak bulan. Tapi ikhtiar dia lah nak buat janjian kau gapo kau tak ada hubungan dengan syariat. Manakala wal haji, ini penetapan waktu untuk syariat. Yang manusia tak ada ikhtiar. Seperti tetap bulan Ramadan, tetap bulan haji. Nah, bulan Ramadan masuk saja bulan Ramadan, maka puasa wajib. Habis saja Ramadan, wajib berbuka, ini Syawal. Dah haji. Masuk saja Syawal sehingga ke 10 Zulhijjah, ini hari-hari yang diwajibkan manusia bersiap sedia untuk menunaikan fardu haji. Nah, masuk saja Syawal, Zulqa'dah hingga 10 Zulhijjah. Nah, ini waktu-waktu dia kira waktu haji. Manusia-manusia yang nak buat haji kena pastikan masa-masa mereka berada di tanah haram dalam sekitar waktu-waktu ini. Setiap tahun. Hak ni manusia tak boleh ubah soal. Contohnya lah ni musim panas doa ni Mekah kalau pergi berat nah lah ni. Jadi kita kira macam mana kalau Ejah boleh 12 haji? Tidak boleh. Tak. Sebab haji adalah musim syariat dia panggil. Musim yang tidak boleh manusia ikhtiar. Tak ikut syariat. Puasa, haji, dua. Puasa dan haji adalah dua musim yang kena ikut syariat. Jadi tak kira lah jadi boleh panas ke boleh sejuk ke, maka itu adalah merupakan syariat. Jadi sini sebut dua lah, linnas untuk ikhtiar, wal haji untuk hak tak boleh ikhtiar. Waktu untuk manusia berikhtiar dalam menggunakan hari-hari, dan waktu hak manusia tidak boleh berikhtiar, kena tetap menerima apa yang Allah buat dengan cara takwini. Kalau kena musim haji, musim panas, musim panas. Kena musim sejuk, musim sejuk. Begitu juga bulan Ramadan. Hak tidak boleh manusia ikhtiar. Sabit saja bulan Ramadan, musim panas, musim panas, musim sejuk, musim sejuk. Ayat seterusnya zajrun, teguran. Teguran kepada masyarakat mengada-ngada dalam kehidupan beragama dengan cara sendiri, tidak daripada nas dan bukti. Dulu orang Arab, dia pergi buat haji, dia tubik rumah dia pintu depan, tapi time balik dia tak masuk pintu depan. Dia kita buk pintu dapur, masuk pintu dapur. Haji dulu. Dia kata kita tak boleh masuk pintu yang kita tubik dengan dosa. Kena masuk pintu lain. Kalau masuk pintu tu jadi dosa pula. Jadi dia tubik pintu besar ni. Pergi sudah haji salihah balik ni, tak boleh masuklah pintu tu. Kalau masuk pintu tu dosa pula. Dia kita tubuk pintu ke belakang dapur, masuk ke dapur. Kononnya apabila kita tubik dengan pintu dosa, kena masuk dengan pintu tidak dosa. Siapa aja? Nafsu dia aja. Tak ada siapa aja. Ini hak kami Arab dulu. Jadi salah satu contoh. Contoh rekaan-rekaan dalam syariat. Allah Ta'ala beritahu ini dipanggil bid'ah. Maknanya perkara yang direka-rekakan dengan pahaman yang dibuat-buat, yang tak ada daripada wahyu. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Tidak ada kebaikan langsung kamu balik daripada ke rumah kamu setelah menunaikan haji daripada pintu belakang yang kamu baru tebuk. Tidak ada kebajikan langsung bi an ta'tul buyut, kamu balik ke rumah setelah menunaikan haji min zuhuriha daripada pintu belakang yang baru kamu tebuk. Pintu ni mesti dia kena tebuk selepas pada buat haji. Kenapa? Kerana nak masuk pintu yang tidak pernah buat dosa, tidak boleh. Tidak ada kebajikan langsung. Sebab itu rekaan kamu. Walakinnal birra man ittaqa. Akan tetapi kebajikan adalah orang yang jaga syariat Allah daripada haram. Akan tetapi kebajikan sebenar ialah orang yang boleh jaga syariat Allah. Perkara yang dia suruh kena buat hak dia suruh, dan tinggal hak dia larang. Termasuk larangnya ialah tebuk pintu gini. Tebuk pintu ke belakang gini yang larang ni. Jangan buat. Oleh kerana itu tinggal rasan tu. Waqtul buyuta min abwabiha, baliklah ke rumah kamu setelah buat haji daripada pintu biasa kamu. Hak mana pintu kamu tubik, masuk pintu tu. Ada sangat bahap dengan dosa pahala. Itu rekaan kamu. Wattaqullah, dan kamu semua hendaklah takut akan Allah. La'allakum tuflihun, memudah kamu berjaya di dunia ini sampai ke akhirat.
Jadi ayat 189 ini zajrun beserta tamsil, contoh. Itu manusia sengaja mengada-ngadakan syariat yang dia reka sendiri, naklah dibasmikan. Ayat ini, ayat 190 ini bermulalah jihad dan infak. Kita akan jumpa lepas ni jihad, infak, jihad, infak. Dan di celah-celah tu ada juga umur munazimah. Nah, jadi beberapa tajuk jihad, beberapa tajuk infak. Dalam masa yang sama kita akan jumpa juga umur munazimah. Hidup main tiga perkara gini. Bahagian kedua surah Baqarah. Ayat ini, ayat 190 ni jihad. Jihad bermakna berusaha sungguh-sungguh supaya kalimah tauhid masuk dalam hati manusia. Ini jihad. Tu. Ada perang dia panggil kita, perang. Jihad sendiri susah payah. Jihad sendiri satu makna bagi susah payah. Di antara jihad ialah kita perang. Kita ni cabai-cabai jihad. Kita ni cabai-cabai jihad. Kita mana perang? Cabai-cabai jihad. Cuma dia panggil jihad fil intihad. Jihad yang terakhir ialah kita perang. Jihad yang terakhir perang. Jihad yang permulaan menyampaikan Quran. Dalam Quran sebut dalam surah Furqan sana, wajahiduhum bihi jihadan kabira, hendaklah kamu berjihad dengan orang kafir dengan guna Al-Quran. Mana baca Al-Quran pada mereka. Jihad yang besar. Itu permulaan jihad dengan jihad yang besar, sebar Al-Quran. Akhir jihad dengan kitab, berperang dengan musuh yang enggan terima Al-Quran. Berperang dengan musuh yang enggan menerima isi dan ajaran Al-Quran. Dalam tu dia panggil jihad berlaku. Sebab itulah Nabi SAW ditanya dalam masalah perang ni masalah rumit juga. Perang ni bukan orang Islam saja perang, orang kafir perang juga. Bukan setiap perang tu jihad. Sebab kalau kafir perang sama dia, mana jihad? Kafir dia berebut negeri, dia perang ada benda ada kalah. Berebut harta, berebut gatu, berebut gani, dia perang sama dia. Perancis perang dengan Britain, Amerika perang dengan Rusia, perang dengan gatu gani. Manusia kafir sama kafir perang. Bukan jihad perang ni. Perang ni satu bentuk berlawan untuk rebut. Jangan dikatakan dalam istilah jihad ni qital fi sabilillah, barulah jihad. Berperang atas dasar jalan Allah, barulah perang itu dikira sebahagian daripada jihad. Kalau perang saja sama-sama kafir perang, nak jihad buatlah. Maka sikit sebanyak kekeliruan berlaku di kalangan sahabat Nabi lagi zaman dulu. Jadi sahabat Nabi tengok ramai orang perang tapi tidak betul ni. Dia tanya Nabi, Nabi jawab. Sahabat kata, ya Allah, ada orang perang kerana berani, nak tunjuk gagah berani dia. Ada orang perang kerana nak bela bangsa dia. Ada orang perang kerana dunia. Mana satu ya Rasulullah dikira berperang jalan Allah? Sebab berperang jalan Allah saja baru panggil jihad. Nak masuk jihad lalu dalam tajuk perang tidak boleh. Nabi SAW bagi fatwa mudah-mudah yang mudah faham lah. Man qatala, siapa dia yang berperang, litakuna kalimatullahi al-ulya, supaya kalimat tauhid Allah Ta'ala tinggi, wa kalimatul ladina kafaru sufla, dan kalimah syirik bawah, fa huwa fi sabilillah. Perang seperti itu baru dikira fi sabilillah, baru boleh masuk dalam jihad. Jadi perang untuk kalimah Allah tinggi dan untuk kalimah syirik jatuh. Perang itu dikira perang jalan Allah. Apabila perang jalan Allah boleh masuk dalam jihad. Kalau tidak boleh. Cuma kalimah Allah Ta'ala tinggi dia dengan letak di tempat yang tinggi. Tempat tinggi bagi kalimah hati manusia, bukan dengan tepek atau puncak bukit Gunung Everest tu. Nah, sebab kalimah ni bukan tepek. Kalimah kena masuk tempat tinggi. Jadi tempat tinggi bagi kalimah hati manusia. Jadi buang daripada hati kalimah syirik, masuk dalam hati kalimah tauhid. Jadi kalau berperang tujuan tu fi sabilillah. Kalau tidak. Kalaulah dia fi sabilillah, maka dia sebahagian daripada jihad. Makna jihad sendiri makna yang sangat luas. Nah.
Jadi apabila kita faham jihad dia ada ibtidak permulaan, dia ada intihad penutup kesudahan, maka di sini disebut jihad dengan makna intihad sini, penutup. Dah penghujung dah. Wa qatilu fi sabilillah. Tengok Allah Taala berfirman, hendaklah kamu semua berperang untuk tujuan berjihad ini di jalan Allah. Hendaklah kamu semua berperang, tidak kecuali siapa-siapa, kecuali orang uzur lah. Hendaklah kamu semua berperang bagi tujuan jihad di jalan Allah. Berperang dengan siapa? Alladzina yuqatilunakum, kepada orang yang berperang, yang memerangi kamu. Syaratnya, mana kita ni mesti alik sana mula dulu, alik kafir mula dulu, baru kita berlaku. Sebab tu kita kena ayat orang kafir ni. Tak, semua ayat lah dalam Islam ni, mana dalam peperangan dalam Islam, orang Islam start dulu perang. Semua alik kafir bakal start dulu. Alik khainat, alik buat lah. Kita kena ajar dia. Mu tunjuk dalam sejarah Islam ni, siapa-siapa pun, mana orang Islam start perang, bermula dengan orang kafir. Dia tunjuk sifat kurang ajar dia, tidak ingin duduk dalam dunia, dalam kekuasaan Allah Ta'ala ni dengan ikut syariat Allah. Maka Allah Ta'ala ajar orang Islam mempertahankan diri sebab demo zalim. Tapi dia mengadakan propaganda Islam ni pengganas, supaya kita start dulu perang. Seolah-olah orang Islam ni kerjaan dia nak bunuh orang kafir, sedangkan hak jadi gini ahli dia. Tapi kita terima sebab kita jahil. Kita mana tahu, tak ngerti mengaji ke apa. Jadi kita kena ingat peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Ahzab, peperangan Tabuk, peperangan di kalangan sahabat-sahabat Nabi, khalifah mereka siapa semua sekali, semua peperangan bermula dari kafir start dulu. Bukan orang Islam start dulu. Orang Islam pergi jumpa mereka nak selamatkan mereka, tiba-tiba dia lawan balik. Kita nak suruh dia kata la ilaha illallah, ikut Quran kan dah. Ambil lah negeri nak apa, ambil pergi, tak ada masalah. Cuma la ilaha illallah, ambil Quran, selamat dunia akhirat. Ni dah orang nak bagi untuk selamat dunia akhirat, nyolok golok kita, mana kita. Apa dia lagu ni? Jadi kena faham betul-betul. Sebab tu Allah kata, kamu semua umat Islam hendaklah berperang atas maksud fi sabilillah, atas maksud nak menegakkan tauhid, nak menyelamatkan manusia daripada binaka, kepada orang yang ingin memerangi kamu. Kepada orang yang ingin memerangi kamu. Maknanya kalau tak ada orang yang memerangi kamu, tak ada apa kan? Sebab itulah kalau orang kafir nak seperang, dia nak duduk, keadaan duduk bawah pemerintah Islam, nak bayar cukai setiap tahun. Kita tak perang dia. Beres kan? Nah, walaupun seperang kita takut mati. Lepas tu kita tak masuk Islam lagi, tak apa. Tak masuk Islam lagi, takut mati, bayar cukai. Nah, bayar cukai setiap tahun. Buat apa cukai ni? Nak jadi kamu misahlah. Duduk atas bumi Allah, jadi tidak malu duduk atas bumi Allah, guna segala nikmat Allah, tak asyik beriman dengan Allah Ta'ala, maka bayar. Sebenarnya jizyah ini pun salah satu cara untuk mendekatkan mereka kepada tauhid. Sebab itulah peperangan hanya akan berlaku kepada orang yang memang degil untuk lawan umat Islam, nak ganya umat Islam. Dan dia salah. Sini Allah Ta'ala kata alladzina yuqatilunakum, peperangan itu hanya berlaku kepada orang kafir yang ingin memerangi kamu, bukan orang kafir biasa. Tapi dengan begitu pun, wala ta'tadu, kamu jangan melampaui batas dengan memulakan peperangan. Mana gitu. Kamu jangan melampaui batas dengan memulakan peperangan, sedangkan orang kafir tidak tahu nahu pun Islam, tak ada pasal-pasal hidup perang dia. Dakwah dulu, biar dia tahu kenapa kita perang dengan dia, sebab dia tak terima ajaran tauhid. Setelah kita dakwahkan kepada dia. Jadi wala ta'tadu sini dengan maksud kamu mulakan lebih dahulu jihad. Ini kita. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka golongan manusia yang melampaui batas. Kena betul-betul ikut syariat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. Perang dengan mana sekat. Bunuh ni bunuh. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka itu haitsu taqiftumuhum, di mana saja kamu bertemu dengan mereka, yakni di tanah halal atau di tanah haram. Tu. Kadang-kadang dia lari-lari masuk tanah haram. Di tanah haram kita bunuh juga dia, sebab dia tu kafir. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, kamu kena keluarkan mereka daripada tempat yang mereka pernah keluarkan kamu.
Jangan bagi muka. Kamu kena keluarkan mereka daripada tempat yang mereka pernah halau kamu sebelum ini. Jadi perang ni mati ni. Islam menggalakkan mati. Dah, jawab. Kufur lebih dahsyat pada mati. Sebab perang ni ia berkesudahan mati. Tapi mati pun tidak bahaya kalau mati masuk syurga. Nah, kufur tadi bukan saja mati, masuk dalam api. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah kufur lebih bahaya daripada bunuh, kerana bunuh ni mati je. Dia mati bukan masuk neraka, mati kalau mati dalam agama Islam masuk syurga. Tapi kufur masuk api neraka. Oleh kata wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah syirik itu lebih bahaya daripada mati, kerana fitnah syirik akan menyebabkan satu orang masuk dalam api. Perang sekadar mati, syirik masuk dalam api. Maka hak masuk dalam api neraka ni lebih bahaya. Jadi wal fitnatu di sini maknanya asyirku minhum asyaddu dararan minal qatli wal ikhraj. Asalnya gitu. Wal fitnatu sini asyirku minhum, syirik yang ada dalam hati mereka, asyaddu dararan, lebih bahaya, minal qatli wal ikhraj, daripada pembunuhan dan daripada menghalau mereka daripada daerah mereka. Cuma ada undang-undang dalam perang. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram. Ini undang-undang pula. Jangan pula kamu memerangi mereka di masjid haram, yakni di tanah haram. Sebut masjid tapi tanah haram. Tanah haram ni Allah Taala telah syariatkan dia ni tanah aman. Apabila tanah aman daripada syariat daripada Allah Taala, kamu janganlah orang Islam buat jadi bahaya pula, buat jadi hura-hura pula. Jadi kamu orang Islam yang sudah tahu tanah haram ni yang Allah jadikan aman, kamu jangan mulakan perang sehingga mencabuli keamanan yang Allah telah tetapkan. Jadi mencabuli keamanan pula. Kamu buat Islam buat perang bola ni. Kecuali jika orang kafir ambil kesempatan pergi perang bola haram dan tanah haram contohnya. Boleh. Minta alik dia start dulu mana gitu. Alik kita jangan. Wala tuqatiluhum, jangan kamu mulai perang dengan mereka di kawasan tanah haram. Yang ni terbuk masjid tapi dia kena pergi semua tanah haram. Tempat kita kena masuk dengan ihram. Di tanah haram belaka. Hak kita masuk dalam mikot dia kan. Walaupun masjid haram duduk situ ya masjid kan. Jadi kawasan yang dia kena pergi sini semua hak kita kena masuk dengan ihram. Hak mikot. Mikot Mesir, mikot Iraq, mikot Yaman semua sekali. Mikot kawasan hak kita lah ni tak Qarnul Manazil. Kita naik korban ni Qarnul Manazil. Semua kawasan mikot ni adalah sepadan tanah haram. Jadi tak boleh perang dalam kawasan tanah haram. Sebab Allah telah tetapkan dalam syariat dia kawasan aman. Kecuali hatta yuqatilukum fi, sehingga mereka memulakan perang dengan kamu tadi tanah haram, boleh. Kalau mereka tak reti satu hidup perang di tanah haram, kita kena lawan mereka atas rasa pencabulan. Fa in qataluhum faqtuluhum. Fa in qatalukum faqtuluhum. Maka sekiranya mereka mula memerangi kamu, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Jangan bagi muka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, demikian cara balasan bagi orang kafir engkar. Dia tidak menghormati syariat, kita kena sekat. Cuma fa in tahu, maka sekiranya mereka berhenti daripada perang dengan sebab masuk Islam. Kira-kira mari tak benar kamu masuk Islam mudah-mudah. Maka sekiranya mereka berhenti daripada kufur jadi Islam, maka perang pun berhenti. Berhenti daripada kufur. Sebab kita perang dengan dia kan orang kafir ya. Apabila berhenti daripada kufur masuk Islam, maka perang pun berhenti. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa yang dia telah buat sebelum ini, sebelum masuk Islam. Kerana apabila dia mengucap kalimah syahadah secara terus, segala dosa dia kosong-kosong. Tak ada satu. Rahimu, Maha mengasihani. Kemudian ayat 193, undang-undang perang ini berterusan tanpa kiamat.
Sampai bila berhenti perang, siapa tak ada syirik? Siapa tak ada syirik? Itu. Kalau lagi ada syirik, lagi tu kena perang. Jadi waqatiluhum, hendaklah kamu sentiasa berperang dengan mereka, sehingga bila hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak ada lagi fitnatun, yakni syirkun. Jalalain kata yang dikena kena fitnah tadi seperti itu juga, seperti hak atas tu, itu syirik juga. Asyirku, rusak akidah dia panggil. Yang ni dah hendaklah kamu sentiasa memerangi mereka, jangan berhenti, sehingga tak ada syirik. Betapa besarnya syirik di sisi Allah, cuma kecil di sisi manusia yang jahil. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan supaya agama itu hanya dibuat kerana Allah, kerana tauhid kepada Allah saja, maka berhentilah perang. Fa in tahu, maka sekiranya mereka boleh berhenti daripada syirik. Fa in tahu sini, maka sekiranya mereka boleh berhenti daripada syirik, fala udwana, tidak ada lagi permusuhan di antara kita dengan mereka, sebab sama-sama Islam, sama-sama tauhid. Cuma kalaulah dia buat zalim cara lain, kena hukum juga. Syirik tak ada dah, tapi duk ngopok lah. Tu kena pitah roda king ngopok lain. Tapi bermusuh dengan sebab syirik tak ada dah. Illa ala zalimin, tidak ada lagi permusuhan di antara mereka dengan kita kerana sama-sama ahli tauhid, sama-sama ahli Quran. Illa ala zalimin, kecuali kata orang yang zalim di kalangan ahli tauhid yang zalim lah. Jadi undang-undang Islam kena juga atas dia, walaupun dia tauhid. Jadi oleh kerana itu, dalam Islam ini, kalau perang atas rasa syirik, berhenti. Tapi kalau dia zalim atas rasa kekal zalim lain, kena hukum di atas kezaliman. Dulu, zaman dulu, orang Islam dengan orang kafir, dia ada satu maklumat yang sama-sama faham, iaitu tak boleh perang boleh haram. Boleh haram tak boleh perang. Iaitu boleh haram dalam setahun 4. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 jujur dulu. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan campur dengan Rajab. Jadi 4 bulan haram perang. Orang Mekah pun tak tahu undang-undang ni, orang Madinah pun tahu. Mana orang kafir musyrikin Mekah pun tahu. Ilmu tentang tak boleh perang dalam 4 bulan. Orang Mekah tahu, orang kita lah ni tak tahu. Kalau tanya orang kita lah ni, mana 4 bulan dalam setahun hak haram perang? Boleh jadi ramah, tak boleh jawab. Sedangkan orang Mekah boleh jawab, kafir musyrikin Mekah. Maklumat agama hantar pada dia setengah-setengah. Hak setengah-setengah lah, hak dia tahu, dia tahu. Jadi kisahnya gini, kisahnya satu rombongan yang dihantar oleh Nabi di kalangan sahabat untuk jadi pengitik. Allah Ta'ala takdir mereka tidak tahu bahasanya keadaan berlaku pada itu, tak tahu bahasanya bulan Rajab masuk dah. Sebab mereka dah fikir baru akhir Jumadus Tsaniyah. Sebab lepas Jumadus Tsaniyah Rajab, dia ada ingat Jumadus Tsaniyah lagi hujung-hujung, rupa-rupanya Rajab dah. Jadi berlakulah pembunuhan situ tanpa disedari, dan bukan sengaja pun. Sebab mereka duk faham kata akhir bulan Jumadus Tsaniyah tak masuk lagi Rajab. Hak berlaku sungguhnya bulan Rajab dah. Orang Mekah geger kan, kata Islam apa duk perang kat bulan haram. Mana dia kata ikut syariat, dia kata ikut tauhid. Dekat Allah Ta'ala larang berperang bulan Rajab, dia duduk perang. Jadi sini Allah Ta'ala nak beritahu, kalau sekiranya orang kafir memulakan peperangan pada bulan Rajab sekalipun, kita kena perang. Mana kalau orang kafir memulakan peperangan dalam bulan haram, kita kena perang walaupun bulan haram. Memang bulan kena jaga, tapi apabila dia mencabuli bulan haram, dia start perang juga, kita boleh lawan. Hak berlaku di kalangan sahabat itu bukan kesalahan sengaja, bukan kesalahan yang tidak sengaja. Kesalahan yang tidak sengaja. Jadi Allah Ta'ala berfirman, Asy-syahrul haramu bisyahril haram. Bulan haram dilawan dengan bulan haram. Mana pencabulan kamu wahai orang kafir memulakan perang dalam bulan haram, maka lawan kena perang juga dalam bulan haram. Lawan dia. Kalau kamu start dulu dalam bulan haram, kami perang. Kalau kamu tidak start, tak apa, kita jaga.
Wal hurmatu qisas. Segala adab-adab menghormati bulan ini kena balas. Segala adab-adab menghormati bulan ini kena balas. Kalau kamu tak menghormati bulan haram, kami akan balas. Kami bukan mencabuli bulan, kami balas di atas kamu tidak hormat. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Siapa-siapa di kalangan orang kafir melampaui batas terhadap kamu, maka kamu kena balas ke atasnya sebagaimana mereka melampaui batas. Kena sama. Mana-mana orang kafir i'tada ni melampaui batas kata kamu, hidup perang juga dah boleh haram, maka fa'tadu, maka kamu kena balas sini. Nah, ke atasnya sebagaimana dibuat tak ada kamu. Walaupun semua ini merupakan syariat yang diberi kelonggaran, wattaqullah, kamu semua kena jagalah hukum Allah. Wa'lamu, kena yakinlah olehmu semua, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama golongan yang bertakwa, golongan yang dapat jaga syariat dia. Setelah penjelasan mengenai jihad, disebut beberapa ayat, disusuli oleh infak. Infak ni suatu cabaran bagi jihad. Walaupun dia cabai jihad, sebenarnya infak inilah cara umat Islam, hamba Allah Ta'ala mengumpul harta-harta untuk akhirat dia. Harta ni Allah bagi sikit kau banyak kau. Hak betul-betul jadi hak kita, hak infak tu yang jadi. Hak tinggal tu tak jadi. Kita kata hak kita tu sebelum tukar gerai ya. Apabila kita mati tukar nama, ada hak kita tu. Saja kita kata hak kita, tapi bermati hak orang dah, hak orang kita. Hak kita sungguhnya hak infak tu. Sebab tu Allah Ta'ala ada kecabai bagi jihad, infak. Sebenarnya infak ni Allah Ta'ala boleh bagi bantuan dengan tidak ada infak. Allah kuasa. Tapi Allah Ta'ala nak supaya hamba dia faham, infak adalah merupakan cara untuk manusia sipah harta dia sungguh di tempat yang akan berlaku pembalasan secara berkekalan. Jadi setiap infak sikit atau banyak untuk hamba itu sendiri. Banyak infak, banyak sipah. Sikit infak, sikit sipah, supaya hamba dia faham ini sipah harta sendiri. Apabila dia mati, diberi balik dengan jumlah yang begitu sekali banyak. Wa anfiqu fi sabilillah, dan hendaklah kamu sentiasa menginfak harta di jalan Allah. Kalau tadi berperang di jalan Allah, infak harta di jalan Allah. Sebab infak harta kalau tidak jalan Allah macam sia-sia. Bukan saja sia-sia, menyebabkan dosa. Orang ni bukan tak ada dosa, bukan dosa saja tidak infak ni. Mereka manusia ni ada dia infak, tapi infak yang menyebabkan dosa. Banyak sikit pun ada infak. Harta-harta yang dia guna kadang-kadang sikit ya, dia infak banyak. Tapi dia infak bukan sabilillah. Dia infak sabilillah taghut dia panggil. Di jalan bukan diredai oleh Allah Ta'ala. Ramai manusia di kalangan umat Islam pun dia infak tapi tidak memberi apa-apa faedah dunia akhirat. Dunia tidak ada keberkatan, akhirat tidak ada simpanan berkekalan. Oleh kerana itu Allah sebut fi sabilillah. Ini hikmah dia nya. Wa anfiqu fi sabilillah. Hendaklah kamu infak di jalan Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Jangan biarkan diri kamu dalam kebinasaan dengan tidak infak. Campak diri ni bi aidi dengan nama tulqu bi aidi dengan mana anfusakum. Sebut juz anggota bermakna tubuh semua sekali. Wala tulqu bi aidi mana wala tulqu anfusakum. Jangan kamu campak diri kamu ke dalam kebinasaan dengan tidak infak. Satu kali ada beberapa orang sahabat Nabi berbicara tentang satu ayat Quran. Kerana kata mereka, apabila mereka tengok satu orang tu sorang-sorang diri pergi serang musuh, masuk dalam kawasan orang kafir, mati kena bunuh. Dah, orang yang tengok dia kata Allahu Akbar, salah besar dah, sebab dia capak diri dia dalam kebinasaan. Abu Ayyub As-Sari radhiyallahu anhu, satu orang tua kata, kamu tidak faham ayat tu sebab kamu baca lafaznya. Ayat ni kena tahu asbabun nuzul juga mana kita. Ayat ni seolah-olah kena tahu asbabun nuzul. Ayat ni turun pada buat kami. Tak ada amalan-amalan hak kamu tengok gini ni. Ayat ni turun gini. Ketika kami masa dulu berjihad dengan Nabi, sibuk kalut dengan jihad sehingga tak ada masa untuk cari harta. Sehingga kami paksa berutan dengan Yahudi, dengan munafik, siapa-siapa untuk berjihad.
Apabila didapati reda daripada serangan, maka kami pun mula fikir, musuh-musuh pun tidak ada dah, Nabi pun tidak ada ajak lagi situ sini. Apa salahnya kalau kita pulihkan balik kebun-kebun kita? Kita buat hijrah mula, pulih balik kebun-kebun kita, supaya hasil-hasil yang kita akan dapat tadi kita bayar hutang. Hutang Yahudi, hutang mana-mana kita guna untuk berjihad. Masa tu kita tak ada. Dan dia sanggup bagi hutang kerana dia tak yakin. Buat Yahudi yakin orang Islam tak nipu. Nak banyak-mana lah dia, orang Islam tak nipu masa tu. Jadi apabila waktu reda di beberapa perang, maka perokok kami pun mulalah pergi masuk kebun. Cuci kebun semua sekali, nak nanam balik lah. Jadi apabila berlaku keadaan begini, Allah turun ayat Quran. Jangan kamu campak diri kamu dalam kebinasaan dengan tidak terus berjuang di jalan Allah Ta'ala, guna harta hak mana ada untuk jalan Allah. Maka kami pun sedar, ayat ini tegur kami. Lalu kami pun berjihad balik. Mana terus segala apa yang saja yang diajak oleh Nabi, maka kami sempurnakan. Cuma Tuhan tak bagi banyak rezeki daripada kebun kami, Tuhan bagi banyak rezeki pada harta ghanimah. Makna kalau kebun-kebun kami ni banyak mana sangat dapat hasil, sebab kebun dah tak banyak dah. Dengan sebab tu kami terpaksa berhutang dengan Yahudi. Tapi Allah bagi dengan jihad ini, harta-harta orang kafir hak dia terpaksa kena tinggal, dia kena bagi kepada kita. Sehingga kalau kami bekerja per 100 tahun tak boleh banyak tu harta. Allah bagi dalam masa singkat harta yang begitu kali yang banyak, berlongok harta, sehingga terpaksa bagi pada orang lain. Hasil pada kami ikut Nabi kami berjihad. Jadi tulqu bi aidikum ila tahluka ini mencapak diri kamu dalam kebinasaan dengan berhenti daripada berjihad, kerana Allah Ta'ala akan sediakan harta untuk kamu daripada jihad ni lebih banyak, lebih berkat berbanding kamu menyibukkan diri kamu menjaga kebun-kebun yang kecil-kecil itu. Maka para sahabat faham, lalu terus mereka berjuang sehingga Allah Ta'ala bagi kepada mereka hasil pada peperangan Rom dan Parsi. Segala khazanah yang dia simpan beratus-ratus tahun dapat kepada mereka, dilonggokkan kepada mereka di kota Madinah. Ini semua sekali kata mereka, kalau seandainya kami kerja dengan kebun kami ini habis keluarga sampai 100 tahun, nescaya kami tak mampu boleh banyak ni. Tapi Allah dengan kudrat dia telah bagi kepada kami semasa dunia ini lagi balasan. Jadi wa anfiqu fi sabilillah, kamu semua hendaklah infakkan harta di jalan Allah bagi tujuan menegakkan tauhid. Jangan kamu campak diri kamu dalam kebinasaan dengan tidak infakkan harta. Dan bukan bermakna ayat ini tidak boleh kerja, bukan. Kerana tuntutan semasa pada masa itu tidak membiarkan mereka, tidak membenarkan mereka duduk dalam kebun, tidak membenarkan mereka duduk dalam kebun. Sebab ayat Quran turun masa perang Tabuk, semua kena pergi. Maka suka tidak suka kena pergi belakang sebab syariat suruh. Maka mereka pergilah. Allah Ta'ala pun ganti banyak semua. Jadi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kamu campak diri kamu ke dalam kebinasaan dengan tidak infak. Wa ahsinu, dan buat baiklah. Jadi infak kamu pun ingat akan diberi balasan sekiranya infak kamu dalam sifat ihsan, bukan semata-mata infak. Kalau infak nak tunjuk orang kan tidak dapat balasan. Jadi kena sempurnakan sifat ihsan dalam infak. Jadi wa ahsinu, hendaklah kamu dalam infak itu buat baik sungguh-sungguh, yang ini ikhlas. Betul-betul infak ini wahai Allah kerana engkau wahai Allah. Lepas tu minta banyak-banyak ganti, Allah pun bagilah. Sebab kita infak atas dasar ihsan, atas dasar ikhlas kerana Allah. Jadi kalau satu orang tu dia infak tak ada balasan, jangan salah pada Allah Ta'ala. Salah kerana dia tak ikut banyak lagi syarat-syarat. Di antaranya ahsinu ni tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas ada janji balasan. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah suka hamba yang memiliki hati yang ikhlas, mana hati yang baik. Apabila dua perkara disebut jihad dan infak, maka diulangi semula umur muslihah. Umur muslihah ialah rukun haji lah, amal haji. Jadi kita baca surah Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khayran min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Esok hari Jumaat kita baca insya-Allah pukul 9.
bagi tak sudah awas.